Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera saudara. Anda bersama saya lagi sekali di Nizal & Co. Saya Nizal Muhammad dan hari ini seperti mana kita janjikan, hari bertuah bagi saya. Saya ada 4 bintang bersama dengan saya. Sama ada 4 bintang itu diberikan kepada saya ataupun 4 bintang bersama dengan saya, kena buktikan. Buktinya, perkenalkanlah keempat-empatnya sekarang ni. Kalau boleh kita siarkan 4 wajah ini, ada 4 orang yang telah bersama dengan kita. Jadi kita tidak mahu cerita panjang, kita nak percepatkan proses supaya masing-masing ni sibuk ni. Ni semua sibuk-sibuk belakang ni. Wajah-wajah sibuk. Perkenalkan nanti seorang perseorang ya. Saya mulakanlah oleh kerana ini mula dari sudut siapa yang pertama yang menawarkan diri ataupun bersedia untuk menjadi. Saya mulakan dengan Intan Saleh. Inilah wajah yang pertama yang dia bersedia untuk menjadi sahabat dan kerabat Gaza. Apa khabar Intan? Intan dengar ke? Intan macam tak dengar je tu. Alhamdulillah sihat. Apa khabar? Dengar. Alhamdulillah. Dengar. Dengar. Ini dia biasa buat dia dengan Instagram. Hari ni dia buat secara lain. Okey Intan. Baik, ini Intan yang pertama. Orang yang kedua yang mengatakan ya kepada saya untuk menjadi sahabat dan kerabat Gaza. Ini dia adinda yang saya selalu jumpa dia. Kadang-kadang dia ajak saya jadi dia punya host dia untuk program latihan dia. Tak lain dan bukan Amin Idris. Okey, kita mengaminkanlah kehadiran Amin. Alhamdulillah, Amin. Ya, apa khabar? Abang apa khabar? Sifu sihat? Saya rasa kerdil sebab di sisi Syafiq Zulkifli, Kak Farah, Intan yang semuanya luar biasa hebatnya. Ya, dalam siaran kami ni memang semuanya nampak kerdil ya. Dalam siaran. Dan yang ketiga yang mengatakan kesediaannya ialah ini juga yang pernah mendapat sentuhan didikan saya, iaitu Syafiq Zulkifli yang dulunya beliau ni adalah pengacara di TV Al-Hijrah dan juga di IKIM FM. Sekarang ini dia jadi pengacara sendiri sendiri Pak Sri Tanggung. Okey Syafiq, bagaimana dengan anda, sihat? Alhamdulillah sihat Nizal. Terima kasih kerana menjemput untuk program pada malam ni. Nizal & Co. Oh my God, tu dia, jangan main-main kau. Ini The Co itu company, yang company ni lah dia 4 orang ni antara my company lah ni. Company tu kita sahabat-sahabat. Dan akhir sekali teman sesiaran saya yang pernah menjadi bos saya, yang merupakan rakan sergu saya yang BFF pun ia jugalah. Beliau adalah Nur Farahin Jamsari. Dialah orang keempat yang mengatakan sedia untuk bersama. Apa khabar Nur Farahin Jamsari? Alhamdulillah, terima kasih my brother. Terima kasih menjemput dan dapat bertemu dengan rakan-rakan yang lain, Amin, Syafiq dan juga Intan. Dan juga kepada semua program untuk program Nizal & Co. I think this is on FB, right? Penonton kan? Yelah, memang TV pun. Bijak lah TV. Sama. Tak buat macam mana? Okey, kita mula. Okey, kerana Kak Farahin perlukan waktu untuk buat sesuatu, jadi kita berikan dia kesempatan untuk memulakan lah ya. Pertamanya kita nak tanya tentang perkembangan lah. Farahin, boleh cerita sedikit perkembangan diri anda? Sekarang buat apa? Ya? Macam mana sekarang? Masya Allah. Sebenarnya selepas MCO, kami semua ni telah dibebaskan daripada company. Jadi basically saya ni pengkhususan daripada untuk latihan lah, untuk broadcasting, especially besides grooming. Jadi ada masa-masanya yang saya diperlukan untuk melatih the budding presenters, maknanya pengacara yang baru ya, ataupun yang sudah dah season pun ada, tetapi bagaimana untuk melatihkan diri mereka untuk lebih hebat di kaca TV, untuk melontarkan suara ataupun projek suara yang lebih baik, dan juga persembahan yang lebih teratur dan lebih profesional. Ya, itu yang kita perlukan. Dan selain pada itu, grooming juga, maknanya tata rias dan image ya, the branding, how we carry ourselves, whether it's internal or external, doesn't matter, tapi itu yang diperlukan kalau kita mahu ke depan
di kaca TV. Kaca TV ni bila saya masukkan kaca TV sekarang ia adalah juga digital, dunia digital sekarang. So it doesn't matter whether, as long as it is in the box, ya. Tak kisahlah whether it's handphone ataupun depan TV ataupun di mana juga, maknanya in front of monitor pun. So for that matter, ini adalah dikatakan penyiaran, broadcasting. So that's what I've been doing. Then at the same time, I'm also active in my currently the business that I'm doing. Orang semua sibuk dengan mask. Saya pun ada juga buat masnik. Saya tak sempat ambil tadi, nanti saya ambil. Jadi masnik ni adalah satu macam it's a mask and also it's also macam nak katakan putah, it's a combination lah somehow. So I kind of like macam divert a little bit in that. So somehow that's how I keep myself quite busy, insyaAllah. Ini sesuai untuk wanita saja ke ataupun lelaki pun boleh pakai? Takut lagi nak kata pakai purdah. Kalau yang dengan purdah tu lebih kepada wanita, tetapi there is also maaf just lah ya. a mask Syafiq, untuk Amin. lelaki pun ada juga. Doesn't matter. Cantik. Nanti kita boleh share ke nanti. I have to drink. Boleh. Okey, lepas itu kita berilah kita bagi wanita dulu lah ya, wahai adik dan juragan sekalian. Okey, Intan, Silakan. cerita sikit perkembangan anda macam mana? Intan bila tak gerak tu saya risau sedikit. Tak apalah. Kalau kata dia Intan dia tak bergerak tu bermakna ada masalah sedikit tu dalam siaran. Baik, kita pergi ke Amin lah, Amin. Kita mengaminkan. Okey. Baik Amin, apa perkembangan anda? Pertama secara physically memang berkembang majulah. Berat meningkat dengan pesat. Pipi kembung dengan maju. Seluar pun amat ketat. Itu dari segi fizikal. Dari segi karirnya, alhamdulillah dari segi training di Academy Magnet Success, we come up with several online training modules and alhamdulillah ada beberapa klien-klien yang mengambil siri-siri program latihan, and for sure program pengacaraan selain daripada tazkirah malam Jumaat. Baru-baru ni saya terhumban ke program lawak menjadi peserta untuk Gemah Lawak Superstar, and alhamdulillah menjadi naib juara. Pernah sekali jadi juara mingguan. Benda yang saya tak sangka Abang Nizal dan Syafiq, masuk program kelakar. Because the first thing orang gelakkan saya bila saya kata saya nak buat kelakar. Masa orang gelak. Yang tu sebelum tu orang tak gelak. And Ramadan ni saya dijemput sebagai host untuk Borak Dulu Baru Buka for 30 episode. And latest jadi host untuk Borak Dulu Sampai Menang untuk 40 episode. Masak agak every day. So itulah lebih kurang. Bagus. Jadi itu sebab yang tak ada tu susah nak sampai rumah cepat kan. Kerana ada di tempat tertentu. Okey, itu ceritanya. Bermakna sekarang ni kita dah tahu dah anda juga kaki lawak ya. Naib juara. Tak kusangka Amin Idris itu seorang juga pelawak ya. Baik, seterusnya kita bersama dengan Syafiq. Syafiq, apa perkembangan anda? Alhamdulillah, Manizal, untuk pengetahuan sejak 1 Januari sebenarnya 2020, kira sebelum MCO lagi, saya dah apa orang kata berhijrah. Nampak tak ayat tu? Daripada TV hijrah pergi ke IKIM. Lepas tu berhijrah. Hijrah ke negeri kelahiran. Hijrah ke negeri kelahiran iaitu di negeri Johor Darul Ta'zim. So sekarang ni berada di Johor Bahru lah. So dah sekarang kita dah lebih 18 bulan dah juga di Johor ni. Saya lebih kepada menjaga dalam menguruskan saya punya syarikat Talbus Merah Media juga. Dalam masa yang sama sekarang ni baru nak bercita-cita untuk menyambung pengajian di peringkat tertinggi, sambung belajar sikit lah dalam bidang dakwah. Jadi sedang menyambung pengajian sarjana dakwah lah di USIM
Semua nak jadi orang pada pandai semua. Baik, Alhamdulillah. Baik, kita jemput ke keempat-empat lah, tapi kerana Intan mungkin ada masalah teknikal sikit di sana, jadi kita nampak gelap sikit bahagian itu, tak apa. Saya ingin membawa anda, kita cerita pasal kenapa anda kita jemput dan kenapa kita perkenalkan anda pada malam ini. Dan kita mulakan dengan mencerita tentang selamatkan keluarga Gaza. Save a Gaza Family yang kita perkenalkan melalui Yayasan Ilham Budi yang menciptanya, menghasilkannya, mempeloporinya, dan dengan kerjasama Nizal & Co sebagai media rasmi atau media dalam talian rasmi. Jadi sebelum kita sambung perbincangan kita ini, baik kita lihat dahulu sedikit promo ini yang kita mula-mula perkenalkan kepada penonton atau kepada orang ramai. Inilah dia promo kita tentang Save a Gaza Family. Selamatkan keluarga Gaza. الشعب الماليزي. نشكر الشعب الماليزي. شكرا للشعب الماليزي. تريما كاسي. شكرا ماليزي. Itu dia. Itu misi pertama kami, bukan promo, misi pertama kami yang kita hantarkan. Sebenarnya Farahin dah kenal saya lama kan. Ini kerja-kerja yang memang saya suka buat. Cumanya apabila saya tidak lagi bersiaran, saya banyak buat kerja-kerja pembinaan, research and development, latihan. Jadi tidaklah berniat sangat nak membuat benda-benda begini, tetapi atas keprihatinan orang Gaza datang minta tolong, kita kata tak apa, cari NGO lain. Tak ada je NGO yang sedia menerima, datang balik daripada kita. So kita anggap ini sebagai satu ketentuan Tuhan. Maka saya pun kata iyalah. Bila kata ya, kita buat satu projek di mana kita nak kalau boleh bantuan kita sampai cepat. Jadi inilah kita perkenalkan selamatkan keluarga Gaza ataupun Save a Gaza Family ini. Dengan hanya RM100, orang boleh membantu satu keluarga yang terdiri daripada 5 hingga 8 orang serumah untuk dapat makanan ataupun bekalan makanan asas bagi dorang atau mereka ini untuk 1 minggu. Jadi satu keluarga RM100 satu keluarga yang boleh satu kotak bekalan untuk pastikan mereka mendapat bekalan asas selama seminggu. Jadi itulah ceritanya. Dan misi pertama itu kita buat untuk pengetahuan ketiga-tiga, kalau tidak ada Intan, mungkin Intan boleh dengar. Kita berjaya memberi ataupun mendapat kewangan itu dalam sedikit masa saja. 12 hari bulan Mei kita siarkan, kita war-warkan. Kemudian 21 Mei kita dapat capai RM25,000. Kita kata jangan tunggu-tunggu lagi, kita hantarkan terus. 25,000 itu adalah cukup untuk 250 keluarga. Jadi kita terus hantar. 22 kita hantar wang itu, 25 kita dapatkan gambaran, video bahawa sumbangan telah sampai. Itulah tadi video kita tengokkan tadi. Misi dalam masa 4 hari tercapai. Alhamdulillah. Jadi kita rasa seronok. Tak perlu pergi ke sana kan. Kita semua tak perlu pergi sana. Kalau boleh saya nak pergi kerana itu adalah kampung saya yang kedua. Tetapi kita tak pergi. Antara tiga ni ada yang pernah pergi ke Gaza ke? Amin pernah? Alhamdulillah. Saya pernah ke ya, Farah. Saya Farah dulu ya. Tetapi cuma not I mean in Palestine, yeah, that was in 2019. Tapi itu masa tu hari raya korban. Ketika itu raya korban. Okey.
Okey. Ya, so adalah satu pengalaman yang begitu unik, istimewa dan betul-betul menyentuh kalbu. Itu yang dapat saya garapkanlah. Memang Masya Allah. Dan Alhamdulillahnya sebab kami dapat buat korban di sana untuk rakyat Palestin juga. Dan itulah keistimewaannya kerana kita dapat memberikan sedikit sumbangan, tak banyak, sedikit sumbangan kepada mereka yang lebih memerlukan. Ya? Itulah antara yang misi kita lah ketika di sana. Ya. Okey, Amin pernah ke sana? Ataupun jumpa ramai kaum Palestin di sini? Enggak pernah. Enggak pernah. Sewaktu di UIA dulu, ada classmate saya, ada mahallah mate saya yang memang dari Palestin. Dan ada di kalangan mereka pun we communicate until this moment. Even ramai juga junior saya di UIA. Sebab saya ni unik sikit. Saya banyak se-batch dengan ramai batch. Sebab saya kena extend university dulu kan. So ramai junior-junior yang saya kenal. Tapi saya melihat itu taktik kan? Itu taktik kan dulu lama di universiti kan. Tak nak habis cepat. Sayang sangat universiti. Itulah. Bagus pendekatan itu. Saya belum menjejakkan kaki lagi, tapi saya ada ramai kawan-kawan di kalangan. InsyaAllah ada rezeki. InsyaAllah Kak Farahi. InsyaAllah. Okey. Syafiq pernah dia ada ramai awet Palestin. Itu dia diam itu. Okey Syafiq. Jangan Syafiq. Alhamdulillah tahun 2012. Tahun 2012 waktu di IKIM, nak jadi cerita waktu tu kira mewakili IKIM lah. Masa tu ramai juga kawan-kawan penyiaran juga daripada TV Al-Hijrah, daripada TV3 yang turut bersama jugalah. TV3 Helmi lah waktu tu saya ingat lagi, Helmi Yusof. Kenalan awal dengan Helmi Yusof. Beliau di TV3 waktu tu, saya di IKIM FM. Dapat masuk ke Gaza melalui Sempadan Rafah lah. Itu pengalaman selepas perang 8 hari lah, Disember 2012. Jadi pengalaman tu kadang-kadang menostalgiakan kenangan bersama dengan sahabat-sahabat di bumi Gaza. Cantik sangatlah tu. Bagus, saya pernah pergi 2 kali dan memang jadi satu pengalaman yang tidak boleh dilupakan lah ya. Cantik Gaza sebenarnya, tetapi yang menjadi tak cantik tu apabila diserang dan akibatnya itu banyak runtuhan. Itu adalah kesan daripada itu. Kalau tidak ada runtuhan, tidak ada serangan, Gaza is one of the most safest and beautiful places in the world. Itu kata-kata saya lah ya. Baik, kita nak ceritakan tentang ini, kita rehat dulu untuk kita tunjukkan kepada anda semua tentang misi kedua kita. Misi kedua ni cantik sikit sebab kita ada pengacara. Main-main kita dapat pengacara. Ingat Nizal & Co tiba-tiba ada pengacara yang membuat laporan di lapangan. Dan orang ini adalah orang Gaza sendiri. Jadi saudara, kita lihat sekejap dan lepas itu kita kembali untuk sembang-sembang lagi, sambung bercerita tentang pandangan anda semua tentang Gaza. Silakan kita lihat dulu. In continuance to the great efforts in providing relief projects since the last war on Gaza Strip and after the last war laid down its burdens, we are now preparing food parcels to the displaced families and the people who lost their houses on the last aggression on Gaza Strip. These parcels are donated by Yayasan Ilham Budi. So we would like to deeply thank the Malaysian people for their generous support and assistance. Terima kasih Malaysia, terima kasih Yayasan Ilham Budi. شكرا ماليزيا وشكرا للشعب الماليزي. شكرا ماليزيا والشعب الماليزي.
الشعب الماليزي وبارك الله فيه على المساعدة الحلوة، وإن شاء الله بتضل دائما وحياة. Terima kasih Malaysia. وأنا بشكر الشعب الماليزي على دعمه لنا ونحن أصحاب البيوت المدمرة والعائلات الكوبا في قطاع غزة وبارك الله فيه. Terima kasih Malaysia. Okey, kami semua sebenarnya di balik tabir sudah mengingatkan, tepatnya macam studio, jadi kita countdown. Saya bagi bini, itu kita jadi FM namanya. Okey, baik. Tadi kita dah tunjukkan sikit, ini pengalaman tiga-tiga ni semua ada pengalaman di dalam siaran. Masih lagi kita rapat Intan, tetapi tak apa. Kita akan cuba hubungi dia lagi. Sementara itu, tadi kita tunjukkan misi. Misi kedua ini lambat sikit sampai. Tadi saya beritahu kepada kawan-kawan, lambat sikit sampai. Hampir 2 minggu. Lebih kurang 2 minggu lah baru sampai. Sebabnya ialah sumber kita nak cari bekalan-bekalan ini tak cukup. Ramai sangat minta kan. Dan saya pun tidak pernah minta diorang untuk pakai vest saya ada logo yayasan, tak pernah. Tetapi atas semangat yang diorang buat itu, dia letakkan juga. Jadi alhamdulillah lah. Saya sukalah. Alhamdulillah saya suka dengan usaha mereka itu. Sejujurnya saya tidak minta, tapi saya gembira dengan usaha mereka itu. Dan alhamdulillah. Baik. Kita dah tengok keadaan yang ada yang sudah pergi ke sana, walaupun seorang ni dia banyak kawan-kawannya di sini yang dia juga di sana macam Amin. Tetapi macam mana pandangan ya terhadap apa yang kita lakukan ini di dalam oleh yayasan ini. Kita melakukan, mengumpul dana dan kita berikan. Dia masih lagi ongoing ya kata orang. RM100 untuk membantu satu keluarga. Tiap-tiap kali orang bagikan saya RM100, alhamdulillah saya katakan anda terselamatkan satu keluarga. Jadi reaksi daripada ketiga-tiganya kurang-kurangnya untuk melihat bagaimana tanggapan anda bila kita melakukan pendekatan sebegini, dan nantinya kita akan bincang sedikit lagi untuk kita membawa kepada sesi kita yang ketiga. Mungkin siapa nak mula dulu ya? Nak minta kepada Bidwanita, nak kata Bidwanita bukan benar penyanyi ya. Siaran wanita lah, siaran wanita. Sebenarnya ini adalah satu how do you say? It's a very noble gesture, ya. Di mana kita dapat walaupun tak banyak, tetapi alhamdulillah kita dapat membantu mereka yang dalam peperangan yang memerlukan, memang Masya Allah, kadang-kadang rasa sayu sangat sebab anak-anak anak-anak Palestin especially bila di sana tu kita lihat memang mereka ni memang one thing I foresee, diorang adalah satu anak yang very strong. Bukan apa, walaupun dalam macam nak cakap they are in dalam this suasana situasi di mana saya bertemu dengan seorang wanita nama dia Mariam ketika di sana, dan semua anak-anaknya dan keluarganya mati syahid. Dan itu pada mereka, yes, life goes on, but it doesn't stop there, because to them is agama, yeah. So they still hang on to that dan tetap bersyukur, and they would never I haven't seen the worst part of it though. But to them, they are very strong women. I mean, as a woman, saya lihat begitu. And dan mati syahid itu adalah yang dipinta oleh mereka, kan? Jadi it's just that how much can we
can we help? Sejauh mana yang kita boleh bantu mereka yang ikut kemampuan kita lah kan. Setakat makan minum dan sebagainya, alhamdulillah, tetapi memang dia really appreciate Malaysian a lot, you know. Dalam setiap kuliah yang saya hadiri pun imam yang memberi ceramah dan sebagainya tidak lupa akan rakyat Malaysia sebenarnya, dan sentiasa mendoakan kita, rakyat kita juga, yang sentiasa membantu mereka dalam apa jua bentuk sekalipun bantuan yang kita boleh berikan pada mereka. Bila Pak Rahim sebut soal itu, kami ingin membingkiskan satu kisah. Tadi cerita Mariam, saya pun nak bawa cerita tentang Ummi Faris. Ini kita dah banyak kali siar, tapi kali ini kita nak siarkan kerana kita berharapan dengan sahabat Gaza ini nak membekalkan anda kisah seorang wanita yang berhadapan dengan kehidupan yang sangat perit. Tapi bagaimana ceritanya itu? Apakah yang dia boleh ceritakan? Dan bagaimana bantuan yang kita berikan banyak memberikan keringanan dan mereka sangat bersyukur tentang apa yang kita lakukan. Jadi saudara, kan, ketiga-tiganya, Amin, Farahim dan juga Syafiq, kita tengok dan kita hayatilah kata-kata dia. Kalaupun kata-kata itu tidak dalam bentuk bahasa yang kita fahami, kena bahasa Arab. Saya boleh berbahasa Arab ketika solat saja. Tapi yang ini kita ada bacalah Syafiq penerjemah tulisan dia. Okey, dia tak ya. Kita tengokkan dulu ada sari kata dia, boleh kita tengok sekali dan kita hayatilah kata-kata dari seorang ibu anak 7 ini. Sama-sama kita dengarkan keluhan ataupun luahan hati Ummi Faris. أنا فارس أبو الجبل، سكاني الأمريكية منطقة الشمال. أنا بسكن في بيت مكون من غرفة واحدة عايشة فيه أنا وولادي 7 أطفال معي. أكبر ولد عندي 11 سنة، ووضع مأساوي بالمرة، صعب يعني يوم بناكل يوم 10 لا. جت قذيفة على البير وأنا بنيم ولادي في المنطقة هاي، ففي أي لحظة ممكن إنه البير يصفق في ولادي وهم نايمين. في الشتاء بنغرق، بيجي الجيران بيطلعونا من الميايا والبرك. ولادي أوقات بيجيهم أوقات بيروحوا على المدرسة بدون أكل ولا شرب، بيروحوا مشي وبيروحوا مشي. فيش مصاري إني أصرف على أولادي، لا أنا ولا جوزي بيشتغلش قاعد. هاي أرض حكومية، وفي أي لحظة مستعدين الحكومة تيجي تقولنا برا حتى بدون ما إنا ناخذ أغراضنا. مستعدين في أي لحظة يقولوا لنا اطلعوا برا ونرسم في الشارع أنا وأولادي. لما بيكونش أكل عندي باخدهم وبطلع من الدار، حجة إني أنا بدي أرفه عن أولادي. ابني عنده حول متبادل، أنا مش لاقية إني أعالجه. كل حياتي أنا صعبة، لو يصح لنا نموت والله ما بوفر، والله ما بوفر، لا أنا ولا أولادي. أنا بطلب من الشعب الماليزي وجوه هيك وجه ربنا الكريم ووجوه الخير إنهم يقفوا معي، يطلعوا على وضعي، يحسوا فيا شوية، يعتبروني أختكم، يقفوا معي مع أولادي. معروف بنسلكوش إياه نهائي، طلعوني من الأزمة اللي أنا فيها. يعني أنا لجأ لكم ولجأ لربنا، طلعوني من هيك أزمة.
Alright, itulah ceritanya. Dah tengok apa yang diluahkan oleh Umi Faris. Saya ingin ungkapkan kata-kata dia yang saya percaya merupakan sesuatu ungkapan yang saya tak dapat lupakan lah. Satu ketika dia sebut, apabila keadaan di rumah tidak cukup makanan, saya akan bawa anak-anak keluar berjalan-jalan hanya untuk menjadikan mereka melupakan sebentar soal kelaparan. Baik, kita tanya kepada kita lah yang kata tadi dah berisi badannya, pipi pun dah kembung. Amin, macam mana bila Amin dengar kata-kata dari Umi Faris ni? Okey, apa lepas ni agak-agaknya mula nak jaga makan, ya tak ada. Baik kita bagi makan berdua orang daripada kita makan semuanya kan. Okey Amin, silakan Amin. Apa reaksi Amin pada apa yang dah dilihat tadi oleh kita tadi? Ada satu hadis dari Nabi SAW yang saya fikir kita semua biasa dengar bila Nabi Muhammad SAW sebut la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Hadis ni riwayat Bukhari dan for sure sahih. Nabi sebut tak sempurna iman seseorang itu sehingga dia mengasihi saudaranya sebagaimana dia nak dia dikasihi. Maknanya agama menekankan nilai iman seseorang, menilai iman seseorang itu dengan melihat bagaimana kita mengasihi saudaranya. Dan kalau kita rasa sedih melihat adik-beradik kita sakit, maka kita juga kena rasa sedih apabila saudara mara kita di Palestin, bahkan di Syria, di Yaman dan di negara-negara lain yang kesusahan. Kita kena turut rasa sakit. Bila kita dikurniakan nikmat Tuhan, saya suka apa yang disebutkan oleh Hamka. Ramai orang yang boleh bersabar, tapi belum tentu dia boleh bersyukur. Kita bila susah ni, kan Kak Farihin, Syafiq, Abang Nizal, kita paling teruk pun kita kata sabar je lah. Tapi kalau kita senang, belum tentu kita bersyukur. Contoh paling mudah sekali, saya minggu ni, sejak PKP ni banyak jugalah buat training, buat motivasi untuk syarikat-syarikat swasta, untuk kementerian, untuk sekolah-sekolah. Mereka mengatakan betapa rindu kepada cikgu-cikgu, rindu kepada kelas, rindu kepada pejabat. Walhal dulu sebelum PKP, dia orang menyampah nak pergi pejabat. Budak-budak sekolah menyampah nak pergi sekolah. Kadang-kadang menyampah tengok cikgu. Tetapi hikmah di sebalik PKP MCO ni, mereka mula rindu kat cikgu-cikgu. Mereka mula rindu dekat meja-meja kelas, kerusi-kerusi, walaupun tak adalah cantik buruk pun mejanya. Tapi mereka rindu. Masa tu baru dia bersyukur. Untungnya boleh masuk kelas. Sahabat-sahabat kita di Palestin, kalau kita tengok dekat skrin di sebelah kiri Abang Nizal kan. Allah, dia orang kalau dapat belajar di kelas yang ada meja walaupun tidak ada bumbung dan dinding, mereka dah cukup bersyukur. Ramadan, mereka sekadar berbuka puasa mungkin dengan hanya beberapa teguk air dan beberapa biji kurma. Tapi bagi mereka itulah satu kenikmatan yang luar biasa. So saya fikir usaha yang dibuat ni sebenarnya adalah penterjemahan kepada hadis tadi. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Saya tak boleh panjang Menizal sebab saya faham perasaan bagus kalau panel cakap panjang. Wah, ini pemahaman baguslah kita panggil orang yang jadi pengacara untuk jadi juga dalam siaran kita. Dia faham. Tapi apa saya nak sambut kata-kata Amin tadi dengan ungkapan daripada Umi Faris tadi. Dia kata keadaan kami amat perit. Hari pertama dapat menjamah sedikit rezeki. Hari kedua tak ada langsung. Jadi betul kata Amin tadi. Saya nak tanya kepada inilah orang yang pernah ke Gaza kan. Ya, Tuan Syafiq, bagaimana pandangan Tuan Syafiq? Ustaz Syafiq? Allah, janganlah. Abang Nizal, Kak Farihin, Amin dan semua yang sedang menonton. Saya sebenarnya cerita tentang Gaza ni sewaktu ni zaman belajar. Zaman belajar di Mesir tahun 2008, waktu tu perang besar berlaku. Sewaktu tu saya di Mesir, kira mereka yang dibawa, mereka yang kira mangsa peperangan dibawa ke Kairah. Jadi itulah kali pertama saya dapat bertemu dengan mangsa-mangsa peperangan tahun 2008 awal 2009 macam tu, dibawa ke Kairah.
Dan waktu tu saya di NGO lah, disebabkan saya waktu tu terlibat dengan Persatuan Pelajar. Persatuan Pelajar, jadi kami diberi peluang untuk melawat mangsa-mangsa di hospital, kira macam apa yang Ustaz Abid baru-baru ni pergi tu, yang Hilal Ahmar, Hilal Ahmar sebenarnya macam PBSM macam tu lah kan. Jadi waktu tu kami bagi bantuan, saya dapat melihat sendiri yang itulah kaki yang dipotong dan sebagainya. Itulah memula menjentikan semangat saya tentang isu Gaza. Kemudian dia lebih bermakna bila dapat pergi ke Gaza. Saya ingat lagi waktu pergi ke Gaza tersebut, saya ni antara media-media yang nakal. Maksudnya padahal kita punya organizer tak bagi nak pergi keluar daripada hotel lah kan. Jadi saya ni ada disebabkan kawan sebilik saya ni nakal, jadi saya terfollow dia punya kenakalan tersebut. Bagi alasan kawan nakal ya. Pergi ke rumah pergi ke rumah sahabat Gaza ni. Kalau tak dapat, kita tak dapat pergi rumah-rumah penduduk kan. Jadi oleh kerana kawan wartawan ni nakal, jadi terfollow lah dia. Hilal. Saya ingat lagi kata-kata waktu tu dapat bertemu dengan rakyat Gaza. Dia kata, saya tanya, kanak-kanak lagi, sekitar umur lebih kurang 2 ke, dia dah boleh, kalau dah boleh cakap lebih kurang dari 3-4 tahun lah kan. Bila ayah dia bertanya, kalau dengar bom, cakap apa? Nampak, daripada kecil, sebenarnya budak-budak ni sudah diajar dengar bunyi bom. Daripada kecil lagi. Jadi terus budak tu cakap, Allahu Akbar. Dia dah secara apa orang kata, otomatik, spontan, dah diajar. Kemudian saya ingat lagi ayah dia tanya kepada anak dia, okey ya walad, wahai anakku kan, kalau hidup ni untuk apa? Budak tu secara spontan dia cakap, hidup ni untuk mati. Saya waktu tu, ya Allah, saya cakap luar biasa budak ni. Ini budak umur 3-4 tahun sudah dididik macam tu, ditarbiah. Hidup ni bukan untuk hidup, hidup memang untuk mati. Jadi mereka ni dengar bunyi bom, dengar bunyi inilah kan, dengar bunyi roket yang berlaku, itu satu benda biasa. Tetapi yang saya nak bawakan kefahaman kepada kita, rakyat di Gaza merasai penderitaan sebegitu, tetap setiap hari yang mereka fikirkan. Tetapi kita ni, rakyat Malaysia ataupun mungkin yang berada pada waktu ini, kita ni punya kesedaran hanya bermusim. Maksudnya apabila berlaku kes baru-baru ni, mulalah semua bercerita tentang Gaza dan sebagainya, sebagai contoh. Semangat itu tidak dikobarkan, tidak dijadikan satu, orang kata, berterusan lah. Semangat yang perlu ada dalam jiwa ni seolah-olah macam naik turun. Macam kita ni macam iman juga lah kan, turun naik. Jadi itulah yang kadang-kadang saya pun kadang-kadang tertanya-tanya juga kepada diri saya ni, apakah faktor kita punya mungkin sikap kita ke ataupun media kita ke kan, yang mungkin kurang berperanan ke tentang isu Gaza. Apabila ada isu mungkin seminggu 2 minggu jadi kita faham orang ramai membantu, tapi dia tidak berterusan. Contoh ini dah selepas hampir sebulan. Walaupun dah selepas hampir sebulan, sebenarnya perkara yang hampir sama berlaku. Itu juga yang berlaku terhadap sahabat-sahabat kita di Syekh Jarrah, itu juga yang berlaku di sahabat-sahabat kita di bumi Gaza. Sehingga kan 2-3 minggu ini, saya difahamkan bermula minggu lepas hari Ahad pun, pintu masuk Rafah memang dihadkan. Orang-orang tertentu saja boleh masuk. Jadi itulah dia, saya nampak inisiatif yang dilakukan oleh Yayasan Ilham Budi ni, sekurang-kurangnya dia satu momentum untuk kita ingatkan kembali, kalau tak sebulan sekali ya kan, sekurang-kurangnya kita masih ingat saudara-saudara kita yang berada di Gaza. Itu saja. InsyaAllah. Ini kita punya pendekatan ni kita berterusan ya, sebab orang lapar, orang makan tiap-tiap hari. Dia tak ada tunggu sampai kita kumpul duit besar-besar nak hantar, tak boleh. Jadi kita dapat saja cukup dananya kita akan bagi, sekurang-kurangnya cukup 25,000 kita hantar. 25,000 kita hantar. Untuk pengetahuan semua, kita bakal menyambut Aidul Adha kan. Saya percaya Amin
dah bersedialah untuk menyambut Idul Adha tu dengan makanan yang bakal disediakan Syafiq ya. Okey, baik baik Farahin semua ya. Kita bakal menyambut. Jadi kami pun mencetuskan satu ilham untuk membawa satu kempen kita panggil Korban untuk Gaza, Korban for Gaza. Pendekatan kita ialah sama juga. RM100, kita nak lebih tak nak kurang. Kita tak ada minta pun apa-apa melainkan RM100. Dan dengan RM100 ini kita akan sediakan 2 kilo daging korban yang kita sendiri akan usahakan di sana. Okey, 5 kilogram beras basmati. Taksi tak ada ya, bas saja. Basmati. Kemudian yang ketiganya ialah kita bagi 3 liter minyak masak. Ini cukup untuk mereka artinya dapat untuk menjaga ataupun memastikan kelestarian mereka selama seminggu. Cumanya mungkin daging itu mungkin habis cepatlah, tetapi nasinya ataupun berasnya masih ada lagi, minyaknya masih ada lagi untuk mereka masak. Jadi ini yang kita nak lakukan dan kami namakan itu Korban untuk Gaza. Dan anda ini sekarang untuk pengetahuan semua, wajah-wajah yang ada ni, Intan pun terlibat walaupun wajahnya tiada di sini sekarang, tapi sudah terpatri di dalam Hall of Fame Yayasan Ilham Budi, bahawa ini 4 saudara ini adalah orang yang pertama diletakkan sebagai sahabat dan kerabat ataupun personality sahabat dan kerabat Gaza. Dan mereka ini kita galakkanlah untuk melakukan sesuatu, menyuarakan, menggalakkan, menjadi wajah untuk menyuarakan apa yang perlu diwar-warkan. Antara lainnya untuk korban untuk Gaza ni lah. Dan untuk pengetahuan anda, kita nak sampai kepada bahagian ketiga bahagian terakhir ini. Sebelum kita sampai ke bahagian terakhir ini dan kita nak berikan ruang untuk personally kita itu berucap sikit sebanyak, apa kata saudara kita lihat sekarang ini promosi ataupun promo apa yang kita katakan sebagai kempen Korban untuk Gaza dalam bahasa Melayu dan juga dalam bahasa Inggeris. Jadi sama-sama kita saksikan. Sekarang ini kita mudahkan untuk orang ramai memberi sumbangan. Untuk pengetahuan Farahin, Amin dan juga Syafiq ya, bila kita buka ini, kita terharu sebab yang memberi ini bukan semuanya bagi 100, ada yang 1000 tak ada saja. Adalah, tetapi saya terharu itu yang memberi RM5 pun ada. Jadi kita kata kita terima walaupun RM5 sekalipun, sebab RM5 untuk seorang, kalau dapat dia berikan 20 orang bagi RM5 dah cukup 100 dan kita selamatkan satu keluarga. Dan alhamdulillah sekarang ini kita masuk kepada Korban untuk Gaza dan misi ketiga lah kan. InsyaAllah kita akan promosikan ini sebanyak mungkin dan harapan kita ialah pada 11 hari bulan
Julai kita dapat cukup mengumpulkan dana yang sebanyak mungkin untuk kita serahkan kepada keluarga kita di sana supaya sahabat-sahabat kita di sana dapat menyalurkan ataupun mengedarkan bekalan makanan sempena Idul Adha ini, insya-Allah. Jadi sebelum kita nak mengatakan selamat untuk semua, mungkin di hujung siaran kita ini saya mengucapkan pertamanya tahniah sangat-sangat kepada keempat-empat anda kerana sudi untuk dijadikan sebagai personality sahabat dan kerabat Gaza, dan kita mintalah pandangan anda. Pertama ialah tentang reaksi menjadi personality yang kita pilih secara spontan sebenarnya, dan mungkin dapat diberikan sedikit message. Ini kata-kata akhir lah ya, message kepada keluarga Gaza yang mungkin kalaupun mereka tidak dengar pun sekarang ini, boleh kita sampaikan kerana wajah-wajah ini akan kami wajahkan ataupun kami siarkan di kalangan masyarakat di sana, kurang-kurangnya melalui WhatsApp ke ataupun secara media sosial. Dan akhir sekali ialah kita simpan yang akhir tu dulu, kita bagikan ini dulu. Mungkin kita mulakan kepada bagi saya lah, saya selalu nak mulakan dengan Amin ni sebabnya ialah dia memberi semangat untuk kita membantu sambil-sambil dia mengisi ruang keupayaan dia di dalam bab-bab menikmati makanan ini. Dia juga mempunyai jiwa yang kuntal untuk mengajak orang lain. Mungkin kita mulakan dengan anda dulu, kan? Silakan. Dua benda je. Saya pertama, alhamdulillah pernah berpeluang bersemuka dengan salah seorang pengasas Al-Harakah Al-Muqawamah Al-Islamiyah, iaitu Hamas. Hamas kan dia ada 3 pengasas. Pertama dia ada Ar-Rantisi, kedua Allahyarham Ar-Rantisi, Allahyarham Syekh Ahmad Yasin, ketiga Khalid Mish'al. So saya berpeluang menemuramah Khalid Mish'al depan-depan masa tu di PWTC. Sikit saya nak share Abang Nizal. Sebelum interview tu, saya pelik, dia ada 6 orang pembantu cek bawah kursi, cek air mineral, cek bawah meja, and then cek keliling bilik. Saya tanya cek apa? Tahu tak dia nak cari apa sebenarnya? Dia kata nak cari bom. Mak ayah aku dah masa tu telan air liur sebab dah beberapa kali attempt untuk bunuh Khalid Mish'al, sebab Khalid Mish'al he's the leader of Hamas. So memang antara dia adalah sasaran utama Israel. So saya interview dia for 1 hour, and then habis interview tu saya tanya Khalid Mish'al. Saya tanya apa perkara yang rakyat Palestin mahukan daripada rakyat Malaysia. Adakah perlu rakyat Malaysia turun ke Palestin, mengangkat senjata bersama Hamas, berjuang menentang Israel? Jawab Khalid Mish'al dengan jawapan yang saya takkan lupa sampai ke saat ini. Khalid Mish'al kata, anda tidak perlu, dia cakap kau Arab lah, dia kata anda tidak perlu turun ke Palestin. Bahkan dia kata dia buat kelakar lah, kalau kita turun ke Palestin perang dia orang, kita yang menyusahkan dia orang. Sebab kita mana reti. Ingat senang perang guna senjata. Dia ada disiplin dia. Silap tertembak sama sendiri. Tapi dia kata cukup sekadar kita berada dalam negara kita, kan, gunakan kuasa senjata doa kita, kemudian berikan infak apa yang kita mampu untuk perjuangan di Palestin, dan paling utama dia kata teruskan menyebarkan ilmu kefahaman tentang kemuliaan bumi Palestin. Maksudnya kita dah ada social media sekarang. Saya secara umum saya setuju dengan netizen yang mengadakan gerakan troll Israel. Tapi saranan saya jangan terhenti di situ, sebab kita takut macam Syafiq kata, netizen menentang Israel kerana semangat semata-mata yang akhirnya dia jadi bermusim. So bila kita nak counter beberapa tuduhan-tuduhan Israel, contohnya ada ramai influencer Israel yang sebar banyak konten-konten yang nampak mengelirukan, dan kalau kita tak ada asas, kita akan kata oh betul juga, kita akan nampak seolah-olah Israel itu mangsa dan yang zalim itu Palestin. Kalau kita tak ada kefahaman, kita akan mudah hanyut dengan hujah tersebut. So saya rasa itu antara saranan daripada Khalid Mish'al. Dan akhirnya saya berpegang dan saya takkan lupa satu hadis Nabi SAW. Hadis ni riwayat Ibnu Majah, Al-Baihaqi dan juga Syu'aib Al-Iman.
Dan hadis ni disahihkan oleh Ibn Khuzaimah. Hadis ni cukup cantik Abang Nizal. Disebut inna mimma yalhaqul mu'min min amalihi wa hasanatihi ba'da mautihi ilman 'allamahu wa nasharahu wa waladan salihan tarakahu wa mushafan warathahu wa masjidan banahu aw baitan li ibni sabil banahu aw nahran ajrahu aw sadaqatan akhrajaha min malihi fi sihhatihi wa hayatihi yalhaquhu min ba'di mautihi. Maksudnya, sesungguhnya yang didapati oleh orang beriman dari amalan dan kebaikan yang dia buat setelah dia mati adalah pertama, ilmu yang diajarkan pada orang. Kedua, anak soleh yang ditinggalkan. Ketiga, mashaf Quran yang dia wariskan. Keempat, masjid yang kita bina. Kelima, rumah yang kita bina untuk orang yang susah. Sungai yang dia alirkan dan juga sedekah yang kita keluarkan daripada harta yang kita tengah sihat dan hidup. So, hadis ni cukup powerful. Maknanya bila kita bagi infak, kita boleh bagi makan pada rakyat Palestin, malah boleh bina rumah, boleh bina masjid, mereka boleh baca Quran dan boleh terbina pula sungai. Percayalah, setiap aliran kebaikan mereka buat takkan terputus pahala kita walaupun kita sudah pergi menghadap Allah Azza wa Jalla. Itu je Abang Nizal. Sekian, terima kasih. Terima kasih Amin. Amin boleh cakap itu teringat saya kepada satu insiden ya. Saya masa itu dengan seorang sahabat, sudah pun tiada sekarang ini. Kami di dalam bas nak keluar daripada Gaza setelah beberapa hari tinggal di Gaza. Masa kami nak keluar itu, di dalam bas itu tengah menantikan saat untuk bergerak, nari seorang di antara pegawai-pegawai yang menjaga kami ini, namanya Muhab. Dia pun naik, brother kata dia. Dia salam kami, dia peluk kami, kata dia, thank you for coming. Without you, we are nothing. Tanpa anda, kami tak ada apa-apa. Bila kata begitu, kami pun berdua, saya berdua dengan sahabat saya ni, kata, no. Without you, we are nothing. Tanpa kamu yang kami tidak apa-apa. Dia kata, tidak, kata, you tak faham. Dia kata dia, tanpa anda semua datang, menyambung nyawa, membawa risiko untuk datang berjumpa kami, kemudian balik untuk menyampaikan cerita kami, tak siapa akan memperdulikan kami. Itu dalam. Bagi saya sangat dalam. Jadi itulah mungkin semangat itu yang diberikan kepada saya dan semangat itulah membawa saya sampai mana sekarang ini. Akhirnya saya ada platform dan insya-Allah ada kawan-kawan. Nizal and this are my company. All the 3 and 4 of you insya-Allah. Okay. Baik, apa kata guru yang sekarang menjadi sifu dakwah di Johor, Syafiq, apa kata-kata anda? Okey, sebenarnya macam tadi saya cakap lah, usaha yang dilakukan Yayasan Ilham Budi ni adalah salah satu usaha yang kira munilah. Kalau melihat sebenarnya ramai banyak orang yang nak memang membantu, tetapi dengan satu pendekatan begini, maksudnya kita mengumpulkan rakan-rakan siarawan apa kan. Jadi sekurang-kurangnya ini memberi peluang lah dalam keadaan musim pada waktu ini pun kita semua duduk di rumah, lebih-lebih lagi bila PKP ni banyak di rumah daripada di luar kan. Jadi dengan pendekatan-pendekatan media baharu ni, dengan pendekatan media baharu yang diadakan program macam inilah, sekurang-kurangnya satu pendekatan ilmu dapat dilakukan. Maksudnya orang dapat belajar, orang dapat menimba ilmu, tahu tentang bumi Gaza, tahu tentang apa yang berlaku di Gaza ni melalui media baharu. Ini antara usaha-usaha dakwah jugalah yang tanpa kita sedar. Contoh macam Amin kata dia tak pernah ke Gaza, tapi realitinya bercakap tentang Gaza, saya kira Amin dah banyak jugalah kan, bersama dengan kawan-kawan dan sebagainya, cerita tentang Gaza. Jadi beliau sebenarnya dah duduk lah, dah berada di dalam komuniti tu sebenarnya kan. Jadi ini saya kira kita ucapkan terima kasih lah kepada Yayasan Ilham Budi yang mengambil peranan dan inisiatif ini. Lebih lagi kita nak berhadapan dengan satu perayaan besar terhadap umat Islam, iaitu Hari Raya Idul Adha. Kalau kita kena bezakan kita dengan Malaysia ni, Malaysia ni kita sibukkan Hari Raya Aidilfitri. Meriah Aidilfitri. Meriah Aidilfitri.
ngamuk ni, tak dapat balik kampung. Dia tak fikir idea Adhan dia tak kisah. Tapi kita kena tahu Hari Raya Idul Adha adalah hari raya besar bagi umat Islam yang berada di bumi Gaza, di negara-negara Arab sebagainya. Jadi inilah peluang yang kita kena ambil kesempatan dan untuk sama-samalah berinfak membantu sahabat-sahabat kita yang kini masih lagi dalam kesengsaraan, kedaifan, peperangan yang saban hari, ketakutan itu saban hari kian berlaku. Itu saja. Terima kasih. Terima kasih Syafiq. Dan akhir sekali teman saya sesiaran dan tidak sesiaran pun. Jadi Farahin, apa kata-kata anda sebagai seorang ibu, sebagai seorang wanita, sebagai sifuyah perempuan. Sifuyah. Okey, saja gurau. Okey. Sebenarnya pertama sekali saya nak ucapkan bersyukur kerana antara the chosen one to be part of this program, usaha yang telah dipelopori oleh yayasan sendiri, dan ini adalah satu cara untuk kita memberi maklumat kepada orang ramai netizen atas usaha-usaha yang kita boleh membantu rakyat Palestin. It doesn't matter whether kita dah sampai ataupun belum, tetapi yang pentingnya seperti Amin sebutkan tadi adalah senjata kita adalah doa. Jadi doa kita untuk mereka makmur, insya-Allah, dan dipermudahkan, dan apa yang kita boleh bantu, itulah antara usaha-usaha yang kita boleh meringankan beban mereka lah sekurang-kurangnya. Dan saya pun rasa begitu terharu kerana yayasan dan juga rakan-rakan yang lain seperti Amin, Syafiq maupun Intan dan sesiapa juga dengan saudara Nizal sendiri, dengan kru-kru semua telah mengambil satu langkah ini kerana dapat membantu especially rakyat Palestin ataupun di Syria, di Yaman, di mana-mana, tapi Palestin lah yang menjadi pergolakan sekarang ni, dalam pergolakan. Sebagai seorang ibu, obviously saya lihat anak-anak yang kecil-kecil seperti Umi Faris juga yang tak ada makan. Walaupun negara kita pun ada yang macam gitu, tapi tidak sesusah mereka sebab mereka menghadapi peperangan. Itu adalah mangsa peperangan yang berbeza dengan kita. Kemiskinan yang berbeza. Penderitaan yang berbeza. Jadi in terms of, if you talk about psychological effect, actually they are stronger than us in terms of jiwa, mental, physical dan sebagainya. They are much stronger than us. Compared, nothing. Kita tak adalah bandingan dengan mereka. Syurga dengan kita, dengan dia tu, Masya Allah. Tak ada bandingan. Baik, Farahin, thank you. Terima kasih banyak kepada ketiga-tiga dan kepada Intan. Intan, satu kekuatan Intan, dia adalah seorang influencer yang menonton dan mengikuti dia ni hampir, malah dah sudah mencecah separuh juta. 500,000 yang mengikuti dia. Kalau 500,000 ni memberikan sumbangan walau sedikit mana sekalipun, besar kesannya. Dan saya percaya Intan pun dia masuk dan menyertai ini adalah untuk benar-benar memberikan sumbangan supaya dia rasa bahawa penyertaan dia ini berbaloi, kan? Kerana beliau mempunyai kekuatan. Malahan ada di antara yang mengikuti dia itu panggil dia bonda. Jadi sifat keibuan dia itulah yang saya fikir membawa kesan besar. Dan saya percaya dengan kehadiran Intan khususnya, sayang sekali tidak dapat bersama kita kerana akibat teknikal. Ini tak ada kaitannya mungkin serangan daripada Israel ke ya. Ini soalan teknikal yang tak ada kaitan. Tetapi apapun, kita ucapkan terima kasih kepada Intan dan kita ucapkan terima kasih kepada teman-teman saya ini. Dan
yang panggil abang ke, tak kisahlah kan, tetapi bagi saya dia adalah teman regu saya, ya, sahabat-sahabat ataupun kerabat Gaza ini, kan, khususnya Nur Farhin Jamsari sebagai kawan lama saya, sebagai anak didik saya Syafiq, dan juga sebagai adinda saya yang mengaku suka makan. Saya tak nampaklah besar sangat pun tetapi terima kasih kerana dapat bersama dengan kita, insya-Allah. Dan nanti anda akan dapat lihat mereka ini nanti muncul dalam promosi-promosi yang bakal kita minta mereka lakukan. Dan mereka juga nanti, bukan saya saja nanti akan bersiaran, saya akan membawa mereka juga untuk sama-sama melakukan tugas mengajak anda untuk bersama, dan kita cubalah menelusuri kisah-kisah hidup yang ada di alam maya kita ini. Kerana moto kami, cokan kata kami ialah berkongsi cerita tentang kita, sharing stories about us, dan inilah di antara cerita-cerita yang kini kongsikan. Sekali lagi terima kasih kepada semua kerana sudi bersama, dan tahniah menjadi sahabat dan kerabat Gaza. Sedap lah bunyi itu, ya. Okey, insya-Allah kita akan berjumpa lagi dari semasa ke semasa. Right? Sementara itu, salam Aidul Adha, dan insya-Allah kita akan cuba usahakan supaya keluarga kita di Gaza dapat menikmati keindahan ataupun semangat dan kegembiraan Aidul Adha ini. Hingga kita jumpa lagi semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam rahmat. Palestine's been occupied for decades, but a home for centuries. This land is generations of my family's memories. To plant, grow and nurture the symbol of peace. The olive trees guaranteed that our people could eat. Living with limitations, pushed down by the occupation. Wanna see the pain? Take a look at the people's faces. Imagine being kicked out of the only house you ever known. We're praying for our souls while they're praying on our homes. It's not easy to put this into words. Looking at my baby sister, is this something she deserves? Growing up in a world where she's not treated the same, denied the right to live free because of where she came. They wanna occupy this land, won't let them occupy my mind. I stay occupied aside as I write about my life, because my only mission is to make people listen. This one's for Sheikh Jarrah, hoping it can make a difference. Cause the same thing happened in 48. My grandparents got a victory.